Assalamualaikum, apa khabar? Malam-malam macam ni saya duduk dalam kereta, bukan nak pergi mana. Sekadar kita nak panaskan kereta ni, enjin kita ni. Kereta ni kalau dah 3-4 hari kalau tak start ni, nanti bateri dia jadi weak, tak boleh start langsung. Itu membahaya juga. Jadi saya ambil ada masa ini, saya turun sekejap untuk start kereta ni. Dia panas nanti, okey lah. Lepas tu saya awal balik, saya masuk balik dalam rumah. Bukan nak pergi ke mana. Sebab kita ni dalam tempoh PKP. Apa yang saya nak cakap adalah mengenai PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan. Saya nampak majoriti rakyat lah patuh pada Perintah Kawalan Pergerakan ini. Syukur, Alhamdulillah. Kita tengok graf pun dah semakin menurun. Baguslah. Rasanya pesakit pun semakin berkurangan. Tapi hari ni saya panas sikit. Panas ke? Tahu tak, kita duduk kat rumah ni dah lebih sebulan tau. Letih tau. Letih duduk kat rumah. Memang letih, tak seronok. Kita ni dah biasa aktif, dah biasa buat kerja ke sana ke sini, kan? Duduk rumah, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Belakang pun jadi macam tak boleh dah, stres lah. Dan tapi apa boleh buat? Kita bersama-sama, sama-sama bekerja sama, kita berjuang, duduk kat rumah. Kalau kita tak ada apa nak buat, jangan nak ke mana-mana. Tapi isunya hari ni, kita tengok di Terengganu, Menteri Besar dengan pengurusi UMNO negeri, di Perak pula kan, ada timbalan menteri bagi pula makan-makan pula di surau ke masjidnya. Inilah yang kita tak mahu. Ini yang kita tak mahu. Kita nak, sepatutnya kita kena tunjuk kepimpinan melalui teladan. Kita kena tunjuk contoh yang baik. Saya tak larat lagi dah duduk kat rumah ni. Kita tak mahu nanti PKP ini dilanjutkan kerana benda-benda yang macam ni. Apatah lagi pemimpin, anda harus tunjuk contoh yang baik. Anda tidak boleh cakap saja, pegang satu kertas, stay at home, tapi sendiri tak tunjuk contoh yang baik. Anda sendiri tidak stay at home, anda sendiri duduk makan ramai-ramai, bergambar ramai-ramai, kan? Ni apa ni? Letih tau. Muka saya ni saya rasa dah lesu tau. Duduk kat rumah ni lesu. Saya setiap selang sehari saya berjogging tau. Selang sehari kita exercise. Itu my life, nature of life, my way of life. Tapi saya hentikan benda tu demi rakyat, demi Malaysia, demi keselamatan semua. Bukan saya saja, ramai kawan-kawan saya dan semua boleh kata rakyat Malaysia. Tapi ada juga yang degil, yang bantah. Tadi Menteri Pertahanan ada buat live, dia sebut lebih 500,000 kenderaan bergerak hari ni. Polis buat sekatan lebih 800 sekatan, buat roadblock. Lebih 1,600 tangkapan ataupun disaman. Dia kata hari ni yang paling banyak. Ada juga yang bagi alasan, kononnya hari ni dah ada sedikit pelonggaran, company dibenarkan, setengah syarikat dibenarkan beroperasi. Kalau dibenarkan takkanlah sampai 1,600 tangkapan. Maksudnya banyak lagi yang pesalah, yang engkar, yang degil. Letih tau, letih kita duduk kat rumah ni, letih dah. Sebab kita manusia bukan dibina macam kurung macam tu. Kita dibinakan untuk bergerak. Malahan dalam azan sendiri kan, hayya ala solat, kita kena solat, hayya ala falah, kan, kita harus pergi melata ke bumi ni mencari rezeki ataupun membuat amal bakti. Tapi kita tidak dapat melakukannya. Maksud benda ni dah merosakkan kehidupan kita yang sepatutnya, norma-norma hidup kita. Tapi tak apa, kita sabar. Masalahnya bila nama-nama yang konon-konon gah ni, menteri ni ke apa ke, janganlah jadi bodoh sangat. Janganlah jadi macam orang tak berakal. Saya tahu setengah-setengah ni timbalan menteri ni baru saja diangkat menjadi timbalan menteri. Tak sabar lagi dah, excited dah nak tunjuk aku ni siapa. Uzur tak boleh tahan lagi dah. Nak tunjuk kita ni siapa pada masyarakat. Nak tunjuk pada kita siapa pada orang kampung. Sudahlah. Saya tak kira anda daripada parti politik mana. Ada orang yang tag saya, tolong jangan keras sangat, jangan tulis keras sangat dengan benda-benda macam ni. Lagipun dia orang ni, kita jangan hentam orang Muafakat Nasional. Apa dah? Saya tak kira anda dari parti mana. Hal ini bila kita cakap perjuangan, kita anggap benda ni sama saja. Tak kira anda dari parti mana, kan? Jika benda ini pun anda tidak boleh patuhi, hormati, benda ini kita kena suarakan. Nanti jangan orang kata, kenapa anak-anak kecil tu kena rotan lah, polis rotan, orang halau suruh balik, menangis dia jerit. Kita tengok juga anak-anak muda yang duduk melepak depan rumah, kena gari, kena ikat kaki apa semua. Tetapi bila menteri ada pelepasan, kita tak mau, kan? Nak perlu ada double standard. Kita tak mau benda ini juga
memberi kesan yang sangat negatif kepada muafakat nasional. Bodoh tak buat benda-benda macam ni? Tak berakal tak? Saya tak tahulah level-level ni, kadang-kadang diorang ni menteri ni, otak diorang ni level apa saya tak faham. Anak kecil lagi pun dah boleh berfikir benda-benda macam ni. Bodoh, bongok, letih. Saya cakap ni sebab kita pun dah stres tau. Stres duduk dalam rumah. Kita ada benda yang kita nak lakukan. Kita ada tugasan-tugasan yang kita nak buat. Kita ada rezeki yang kita nak kena cari. Tapi kita patuh. Kita harap PKP ini dapat ditamatkan selewat-lewatnya hujung bulan ini. Tetapi kalau macam ni lah caranya, kalau Menteri Pertahanan ada sebut, hari ini ramai yang keluar tak ikut aturan. Lepas tu ada pula menteri-menteri yang suka-suka hati keluar nak cari publicity, bangga, tunjuk gambar, post. Nanti rakyat kata apa? Menteri boleh buat, apa pasal kita tak boleh buat? Jangan sampai jadi macam tu. Nanti rakyat pun naik fed up, panas. Tambah pula orang tak tiba-tiba nasihat kita, tak apa, kita boleh bagi pelonggaran pada menteri-menteri ke, pada wakil-wakil rakyat kerana dia orang ada tugasan. Tugas tak tugas, ada benda tak boleh lah. Relax dulu, sabar. Setakat nak duduk pergi makan dalam surau ke, atau berhimpun nak bincang ke, tak semestinya macam tu. Sekarang dah zaman IT, kita harus berubah pendekatan kita. Kita masih boleh menggunakan Zoom ataupun menggunakan melalui saluran-saluran cyber ini, berbincang dengan cara yang sedemikian. Masalahnya bila kau orang ni, menteri-menteri ni buat benda-benda macam tu, nanti menjadi ikutan. Nanti orang dah tak respect. Sebab orang ni level dia dah, orang dah 70-80% ni dah tak larat lagi, dah tak tahan lagi, dah duduk kat rumah. Tapi bila ada pemimpin yang tak menunjukkan dari segi teladan, tak ditunjuk dari segi contoh, dia contoh yang tak baik dia buat, dengan segeranya nanti orang akan ikut. Lagipun bukan setakat itu, kita kesian pada orang-orang yang kerjanya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, yang kerja gerai-gerai, kerja makan gaji hari, ada yang dah nak kena buang kerja. Saya tadi dapat satu mesej daripada kawan. Dia kata bos dia kata kalau Isnin kau tak datang office, kita akan beri tindakan. Saya balas balik, saya kata dia, kau tak payah datang. Tak boleh paksa macam tu. Sebab apa? Bos pun dah stres, dia bagi pressure pada pekerja pun tak boleh datang. Nanti kalau dia pergi, dia kena saman. Tak boleh. Ini adalah aturan. Jadi cukup lah. Kita patuh, kita harap sampai hujung bulan ni benda ni dah settle. Tapi kalau dah tak ada akal, tak sempat-sempat nak tunjuk, bangga sangat, setengah ni menteri ni pun bodoh. Kan kita ingat selalu kata, diorang ni orang yang anak-anak muda ni selalu dituduh suka vandalisme kan, rosakkan tong sampah kerana nak cari publicity. Rupanya menteri pun bodoh juga. Ada juga yang level atas ni bodoh juga. Kan nak cari publicity dengan cara yang macam tu. Akhirnya dah kena viral kan. Kita bukan suka nak cakap benda ni, tapi benda-benda macam ni menambahkan stres kita. Kita banyak benda yang kita terpaksa tangguhkan nak buat kerana benda-benda macam ni. Tetapi apabila menteri-menteri buat benda-benda macam ni, kita lagi stres. Kita tak suka. Kita tidak mahu ada double standard dalam undang-undang kita. Nanti orang kata, menteri buat tak kena apa pun, budak-budak kena. Yang orang nak bawa kereta, bawa family, nak pergi melawat orang meninggal dunia, kena saman, suruh patah balik. Kita terima benda tu. Tetapi janganlah tunjuk pada masa yang sama menteri boleh pergi makan-makan. Jangan macam tu. Kan ada orang yang nak kena kahwin pun terpaksa tangguh. Nak akad nikah pun tak boleh. Kan sebab apa? Sebab patuhi, tangguh dulu. Sebab tiada kemeriahannya. Tetapi kita tengok menteri bukan main meriah lagi. Jangan macam tu. Guna akal sikit. Susah payah kita melawan kerajaan Pakatan Harapan dulu, supaya diorang jatuh, supaya kerajaan muafakat nasional ni dapat naik, supaya dapat membentuk satu kerajaan yang lebih berakal, yang lebih beradab, yang lebih matang. Tapi kita tengok ada juga yang tak berakal, yang merosakkan segala apa yang kita usahakan. Macam ni mudah-mudah je nanti pembangkang nanti nak menjatuhkan kerajaan. Kerana diorang kata 2 kali 5 lah lu jual, 2 orang buat sama juga, buat malu je. Hari ni betul-betul stres. Saya tak suka langsung tengok benda-benda tu. Sorry lah, saya tak suka. Walaupun ada juga kawan-kawan yang kata tak apalah, kita bagi kelonggaran. Sorry, saya tak terima benda tu.
Saya rasa KKM pun tak boleh terima, siapa pun tak boleh terima benda macam ni. Sudah-sudahlah, saya harap besok lusa tak ada lagi dah benda-benda macam ni. Kita dah stres, kita tak mau tengok benda yang macam ni lagi. Assalamualaikum semua. Okey. Dah separuh dah panas dah. Kita boleh stop engine. Kita ciao. Siap lampu Assalamualaikum.